Okey. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke taklimat pengisian permohonan Sekolah Khusus Murid Tahun 6 SK Taman Johor Jaya 3. Baiklah murid-murid, hari ini Cikgu Syah nak berkongsi kepada semua murid tahun 6 mengenai panduan permohonan kemasukan ke sekolah khusus sesi tingkatan 1 2021. Maksudnya tahun ni kamu isi supaya tahun hadapan bulan 3 atau bulan 4 nanti kamu akan ke tingkatan 1. Okey, baiklah. Ini adalah surat makluman pelaksanaan pentaksiran sekolah khusus. Jadi ada dua. Satu untuk tingkatan 1 dan satu lagi untuk tingkatan 4. Jadi Cikgu Syah akan fokus kepada tingkatan 1 sahaja. Jadi siapa yang boleh mohon ke sekolah khusus ni? Tengok yang nombor 3 Cikgu Syah letak warna merah ni kan. Warga negara Malaysia. Adakah kamu warga negara Malaysia? Kalau kamu warga negara Malaysia, kamu bolehlah mohon ke sekolah khusus. Yang kedua, maklumat kamu mestilah telah didaftarkan oleh guru kelas dalam sistem aplikasi APDM. Yang tu kamu tak payah risau. Memang guru kelas dah update dalam sistem tersebut. Kemudian, siapa lagi yang kena mohon? Boleh ke murid tahun 1? Tak boleh lah. Murid tahun 6 di tahun 2021 yang berumur 12 tahun atau lahir pada 2 Januari 2009 hingga 1 Januari 2010. Maksudnya kamu dah cukup 12 tahun. Okey. Kemudian kita nak tengok apa lagi ni? Kita kena tahu bila permohonan kemasukan ke sekolah khusus. Kita boleh mohon dari tarikh 10 hari bulan 10 hingga 15 hari bulan 11. Maksudnya kita ada banyak lagi masa sampai bulan depan tarikh akhir 15 hari bulan. Okey, lepas kita dah mohon, macam mana kita nak semak pusat pentaksiran? Okey, pusat pentaksiran kita boleh semak pada 1 Disember 2022. Bukan 1 Disember 2021 ni. Surat ni salah ni. Okey, kena semak tahun ni, akhir tahun ni. Okey. Kemudian pelaksanaan pentaksiran untuk tingkatan 1. Bila ujian akan diadakan untuk kamu yang dapat tempat untuk ke sekolah khusus ni? Pada 17 Januari 2022 hingga 27 Januari 2022. Okey. Kemudian kita kena tahu juga kita nak mohon kan menggunakan website yang mana? Ini dia. HTTPS titik nokta dua titik tu. Cikgu Syah dah lupa dah apa simbol dia. Okey, kemudian slash spskt1.moi.gov.my/ nanti Cikgu Syah akan berikan link dia. Okey. Ni Cikgu Syah terangkan dahulu surat makluman. Okey. Sekarang murid-murid kena faham apa garis panduan pelaksanaan pentaksiran. Kita memang mohon. Okey, bila kita dah mohon, kan kita dah tak ada UPSR kan? Jadi nanti akan ada satu ujian pentaksiran yang perlu murid-murid duduki. Kena jawablah ujian tu. Bila berjaya barulah dapat sekolah khusus yang dipilih. Okey? Jom kita tengok satu-satu apakah pentaksiran kemasukan sekolah khusus bagi tahun 6. Okey. Pentaksiran khusus ni dia berdasarkan pentaksiran standard secara berpusat. Berpusat ni maksud dia apa? Satu Malaysia gunakan pentaksiran tersebut. Dan menggunakan satu sistem permohonan kemasukan secara single entry point. Apa tu? Sebab sekarang kita dah tak ada UPSR kan telah dimansuhkan. Jadi ia adalah salah satu mekanisme dalam pemilihan murid bagi kemasukan ke sekolah khusus. Jadi bukan senang-senang kita nak masuk ke sekolah berasrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, bukan mudah. Jadi kenalah ada ujian. Kalau awak betul-betul layak, pasti awak akan dapat. Okey? Baik. Seterusnya, kita tengok masa ujian nanti kan. Bila awak dah dapat tahu awak kena pergi duduki ujian tu akan uji awak tentang kecerdasan insaniah.
Ada 3 komponen ya. Pertama, kecerdasan insaniah. Apa tu? Tentang emosi, tentang rohani, keagamaan awak, tentang insaniah, tentang diri awak lah. Untuk mengenal pasti karakter murid. Dengan ujian yang pertama, kecerdasan insaniah, sekolah berasrama penuh, sekolah menengah agama ni, dia akan tahu diri awak ni macam mana orangnya ni. Adakah awak sesuai untuk masuk ke sekolah tersebut? Okey, selain kecerdasan insaniah, apa lagi? Soalan berbentuk kecerdasan intelek akan menguji elemen kecerdasan intelektual, pengetahuan dan penyelesaian masalah digunakan untuk mengukur tahap kognitif murid. Contohnya dia akan bagi satu soalan penyelesaian masalah. Awak kena cari macam mana awak nak selesaikan masalah yang dia berikan. Okey? Kemudian artikulasi penulisan. Elemen ini adalah untuk mengenal pasti pencambahan idea, tahap kreativiti, hujahan serta kecenderungan murid dalam sesuatu bidang. Diorang akan bagi tajuk. Okey, mereka akan berikan tajuk, kamu perlu membuat penulisan mengenai tajuk berkenaan. Mungkin kena buat karangan ke atau menjawab soalan subjektif ke. Begitulah. Okey. Baik. Untuk jawab pentaksiran ni ada 3 sesi tau. Sesi 1, sesi 2 dengan sesi 3. Nanti masa murid-murid membuat semakan pusat untuk pentaksiran akan dimaklumkan dalam website tu murid dapat sesi yang mana. Okey? Bila murid dapat sesi 1, ianya akan bermula pada jam 7.30 pagi. Maksudnya 7.30 dah ada kat situ untuk pendaftaran calon. Pada pukul 8 pagi akan mula dengan bahagian C. Kemudian pada pukul 9 akan mula bahagian A dan B. Okey, bahagian C itu tadi artikulasi penulisan secara bertulis. Kalau bahagian A dan B soalan pelbagai pilihan jawapan secara dalam talian. Okey, maksudnya ada komputer lah kat situ, nanti kena jawab dalam penggunaan komputer nanti. Okey, jadi murid akan dapat salah satu sesi sahaja. Ingat pesan Cikgu Syah, bila hadir ke pusat pentaksiran tersebut mesti membawa salinan yang awak print nanti. Awak akan buat permohonan secara online kan? Okey, awak kena print yang tu. Kemudian bawa sijil lahir tak perlu, bawa MyKit lah. Okey, bawa MyKit kamu serta alat tulis. Dan paling penting perlu hadir awal. Kalau awak hadir lewat, contohnya sesi 1, awak datang pukul 8 pagi. Adakah mereka akan terima? Bergantung kepada budi bicara pihak pengurusan di sana. Okey, selalunya susah sikit kalau dah masuk, kalau dah datang lambat. Okey, kalau boleh datang cepat. Okey, sekarang kita masuk pada panduan am. Okey, pertama sekali kan, memang taklimat ni didengar oleh murid-murid. Tapi murid-murid kena dengar betul-betul dan maklumkan kepada ibu bapa. Sebab bila awak nak isi, mesti ada bimbingan daripada ibu atau bapa atau penjaga awak. Kenapa? Supaya bila awak isi, tak adalah yang salah. Nanti kita nak edit tak boleh. Jadi awak kena, boleh nak edit tapi katakan awak sedar kesilapan awak selepas tarikh tutup permohonan. Macam mana awak nak edit? Tak boleh kan? Jadi mesti isi dengan bimbingan ibu atau bapa atau penjaga. Yang kedua, awak mesti memastikan maklumat dengan betul dan tepat telah diisi. Okey, pastikan apa maklumat yang dipaparkan dalam sistem itu adalah betul dan tepat. Yang ketiga, pengemaskinian boleh dilakukan sehingga tarikh tutup permohonan. Tadi tarikh tutup 15/11 kan? Jadi murid-murid boleh buat kemaskini sampai tarikh 15/11. 16 hari bulan 11 boleh ke buat? Tak boleh sebab dah tutup. Okey. Lepas tu, pentaksiran kemasukan sekolah khusus akan dilaksanakan kepada semua yang memohon sebagai syarat utama kemasukan. Okey, contohnya sayang. Sekarang 6 kreatif ada 25 orang contoh. 6 inovatif pun ada 25 orang. Semua murid mohon. Jadi semua murid 50 orang ni semuanya layak menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Kenapa? Sebab itu syarat utama. Semua orang akan dapat panggilan untuk pergi jawab ujian tu. Tapi
Nanti keluar result barulah tahu sama ada awak layak atau tidak. Dan yang terakhir dekat sini nombor 5, tiada PKSK ulangan dilakukan. Apa tu PKSK? Inilah pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Maksudnya ujian tu sekali je, tak ada ulang-ulang. Okey? Baik. Baik, sekarang Cikgu Syah masuk pada panduan khusus tata cara mengisi permohonan sekolah khusus. Okey? Pertama sekali, Cikgu Syah beri kamu masa salin dahulu alamat alamat permohonan ni. https titik noktah 2 ni slash 2 kali SPS KT1 titik MOE titik GOV titik MY slash. Okey, salin dulu. Bila awak tekan link ni dekat Google, awak type link ni dekat Google, awak tekan, akan keluar paparan macam ni. Okey, permohonan kemasukan Kementerian Pendidikan Malaysia, permohonan kemasukan ke tingkatan 1. Pastikan awak punya web page yang awak buka tu ada tulisan ke tingkatan 1. Kalau ada tingkatan 4, jangan pula awak pergi mohon. Awak belum masuk tingkatan 4 kan? Jadi pastikan ke tingkatan 1. Okey. Bila dah masuk dekat web page ni, nanti awak akan jumpa perkataan permohonan. Okey, awak akan jumpa perkataan permohonan. Awak klik je lah kat situ. Bila awak klik permohonan, okey, awak kena masukkan apa? Awak kena masukkan nombor MyKid awak, nombor MyKad awak tu kan? Masukkan dekat ruangan sini. Kemudian masukkan nombor MyKad penjaga utama. Kat sini selalunya kita masukkan nombor MyKad ayah. Okey, father, bapa kita. Katakan awak dah masuk ni, nombor kad pengenalan ayah awak tapi tak dapat masuk. Awak kena buat apa? Masukkan nombor kad pengenalan ibu pula. Kalau dua-dua tak dapat, baru maklumkan dengan Cikgu Syah. Okey? Katakan awak dijaga oleh nenek. Awak dijaga oleh makcik saudara contoh. Masukkan nombor IC mereka, nombor kad pengenalan mereka. Okey, siapa yang jaga awak? Okey, dalam sistem APDM, penjaga utama siapa? Masukkan nombor kad pengenalan mereka. Kemudian, okey, lepas dah masuk-masuk ni, awak klik untuk login. Klik untuk login. Okey, bila awak tekan login je nanti, akan terpapar dekat sini nombor MyKid awak. Okey, nombor kad pengenalan awak. Lepas tu akan ada nama pemohon. Nama siapa? Nama awak lah. Okey, kalau nama orang lain, jangan tersilap masuk nombor kad pengenalan. Cepat-cepat keluar kalau nama orang lain. Okey, masukkan dengan betul nombor kad pengenalan. Okey, lepas dah keluar web page macam ni, nampak tak kat bawah ni? Adakah anda telah membaca panduan permohonan? Kena baca ni lah. Nombor 1 sampai nombor 5. Yang tadi Cikgu Syah dah terangkan. Okey, baca 1 sampai 5, dah faham, baru tekan tik dekat ya tu, lepas tu masuk sistem. Tekan di masuk sistem. Okey, awak dah tekan dah masuk sistem. Nanti awak akan nampak slide macam ni. Paparan begini. Sila lengkapkan semua maklumat di bawah. Nanti akan nampak tanda merah banyak macam ni. Ada juga sebilangan murid tiba-tiba tanda pertama ni warna hijau. Right. Jangan risau. Awak boleh kemas kini. Tu tak ada apa-apa. Okey. Awak kena kemas kini satu per satu. Okey. Apa yang awak kena kemas kini? Yang pertama, maklumat pemohon. Kemudian yang kedua, prestasi pemohon dari segi pentaksiran bilik darjah, PBD, PAJSK dan psikometrik awak tak payah buat apa-apa. Okey? Sebab ianya secara automatik akan dimasukkan oleh sistem sendiri. Okey? Awak hanya perlu isi bahagian PBD. Nanti Cikgu Syah terangkan. Kemudian awak kena buat apa? Awak kena pilih sekolah khusus mana yang awak nak. Dan awak kena pilih pusat untuk awak menduduki ujian. Jangan pula awak duduk kat Johor sebab nak balik kampung, awak minta
pusat ujian dekat Perak. Tak naklah sayang. Manalah tahu ada apa-apa masalah tak boleh pergi, nanti awak yang rugi. Pilih yang berdekatan. Okey. Akhir sekali bahagian perakuan. Okey. Selain daripada tekan dekat sini, tekan dekat maklumat pemohon, awak boleh juga tekan di sini untuk mengemas kini maklumat. Okey. Katakan awak nak tekan maklumat pemohon. Okey. Dia akan keluar macam ni. Ni maklumat pemohon. Okey. Apa yang awak kena buat? Awak kena cek satu persatu. Betul tak maklumat awak ni? Nama. Contohnya nama dia Muhammad Ali. Okey, nombor MyKit dia. Tengok betul ke tidak nombor MyKit awak. Jantina tiba-tiba jadi perempuan kat sini. Nama Muhammad Ali. Kat sini jadi perempuan. Apa awak kena buat? Kena maklumkan dengan guru kelas. Okey, kena maklumkan dengan guru kelas. Okey, mungkin dekat APDM ada masalah, tapi selalunya yang ini adalah secara automatik. Takkan ada masalah lah selalunya. Okey, nama sekolah, kewarganegaraan, keturunan, agama ni semua automatik akan keluar di paparan awak. Okey. Kemudian status murid ni ada 4 bahagian yang perlu awak tulis. Pertama sekali, kemahiran Jawi. Kedua, kemahiran Al-Quran. Ketiga, sijil agama. Okey, awak kena isikan. Dia kata kat sini, sila nyatakan kemahiran Jawi. Okey, sila nyatakan kemahiran Al-Quran. Nanti akan keluar begini. Okey, cemerlang, baik, sederhana, lemah, tiada. Okey, katakan murid moral. Okey, murid moral mana ada belajar Jawi dengan Al-Quran kan? Tekan tiada. Okey, tekan tiada. Macam mana awak nak tahu kemahiran Jawi dengan kemahiran Al-Quran awak? Okey, awak boleh tanya dengan sekolah agama awak lah. Okey, sekolah agama awak. Okey. Kemudian, okey, kita tengok pula pada sijil agama. Nyatakan sijil agama pencapaian terbaik. Ini kalau nak mohon sekolah menengah agama lah sayang. Jadi awak kena pilih yang mana? Yang mana awak ada? Ujian penilaian kelas KAFA iaitu UPKK. Awak kena pilih yang tu lah. Dan pastikan awak ada salinan sijil atau sijil original. Okey, kemudian yang akhir adalah tentang penyakit atau alahan. Awak ada sakit ke? Kalau awak ada sakit, awak kena pilih. Awak ada alahan ke, asma ke? Awak tengoklah kat sini ada senarai penyakit. Kalau lain-lain, pilih lain-lain. Kalau tak ada, pilihlah tiada. Okey, ini tentang maklumat diri. Okey, sekarang kita masuk kepada maklumat ibu bapa dan penjaga. Ni sangat-sangat penting ya ibu bapa sekalian. Murid-murid tolong bagi tahu dengan ibu ayah. Pastikan maklumat dekat sini betul. Okey, pastikan maklumat ibu bapa, maklumat penjaga ni adalah betul. Cikgu Syah ulang ni, kat mana yang kena betul-betulnya? Pertama sekali dekat bahagian pendapatan bulanan penjaga utama. Wajib berikan maklumat yang tepat kepada guru kelas. Okey, macam mana nak tahu maklumat pendapatan? Tengoklah payslip. Okey, mesti kira gaji pokok tambah dengan allowance tetap setiap bulan. Itu adalah gaji yang perlu dimaklumkan kepada guru kelas. Okey. Kalau kerja sendiri, tengok dekat apa surat Pesuruhjaya Sumpah tu kan. Kalau letak di situ 1,500, itulah jumlah pendapatan yang perlu diisi. Okey. Jadi Cikgu Syah harap kamu faham. Kemudian bilangan tanggungan. Okey. Bilangan tanggungan yang masih belajar dari prasekolah hinggalah ke peringkat universiti. Tapi anak yang sambung master tak boleh kira lah. Anak yang sambung di peringkat ijazah pertama. Okey, boleh isikan di sini. Okey, kalau ada anak yang OKU kurang upaya, boleh juga pilih berapa orang. Okey. Sekejap ya. Ni bila kita tekan sila pilih, dia akan keluarlah 0, 1, 2 atau lebih daripada 2. Jadi katakan tak ada tanggungan OKU, pilihlah 0. Alright. Baik, sekarang maklumat surat menyurat. Okey, kebanyakan ibu bapa meletakkan alamat surat menyurat adalah alamat kampung kerana rumah sekarang hanyalah rumah sewa. Okey,
untuk makluman ibu bapa, sebaik-baiknya letaklah alamat terkini supaya apabila ada apa-apa surat sampai, anda mudah untuk perolehnya. Kalau surat tu tiba-tiba ada kat Sarawak, macam mana nak flight ke sana untuk ambil surat tersebut? Okey, fikirkan kembali, kemudian maklumkan dengan guru kelas sekiranya ada perubahan alamat. Kemudian nanti boleh isikan email, ada ruangan email boleh isikan. Okey, kemudian lepas dah isi email, kamu hanya tekan klik untuk hantar permohonan atau kemas kini. Okey, ruangan alamat ni ibu bapa tak boleh isi Ibu bapa kena maklumkan dengan guru kelas. Guru kelas yang akan isi sebab ianya akan relate dengan APDM. Okey, ni sekarang perkara yang sangat-sangat penting. Okey, dengar baik-baik. Ini adalah borang markah pentaksiran bilik darjah. Okey, sekarang kan kita dah tak ada UPSR kan. Jadi murid-murid dinilai dengan tahap penguasaan bagi setiap subjek dari tahap penguasaan 1 hingga ke tahap penguasaan 6. Jadi murid-murid perlu mengisi ni bukan suka hati je isi. Kena tanya dengan guru kelas. Okey. Kami cikgu-cikgu ada satu platform yang perlu masukkan markah-markah murid. Markah yang Cikgu Syah sebut ni adalah tahap penguasaan Okey, bila cikgu-cikgu dah isi, alhamdulillah semua cikgu dah selesai isi markah terkini, tahap penguasaan terkini. Jadi katakan ibu bapa nak isi, ibu bapa hanya perlu mesej guru kelas. Okey, mesej guru kelas minta pencapaian pentaksiran bilik darjah. Nanti guru kelas akan serahkan tahap penguasaan murid mengikut subjek. Okey, ada subjek tahap penguasaan bahasa Melayu sampai pendidikan Islam. Okey, kalau dalam borang tu, contohnya bahasa Melayu, murid-murid dapat tahap penguasaan 3. Jangan pula pergi tekan 4. Mesti tekan 3. Kenapa sayang? Sebab nanti masa pentaksiran atau dipanggil layak nanti, katakan awak bohong dekat sini, awak boleh ditolak serta merta. Jadi awak kena bawa nanti. Borang pentaksiran tu jangan tipu sayang Awak kena masukkan apa tahap penguasaan yang diberikan oleh guru. Bila awak tekan macam ni, dia akan keluar ginilah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahap 1 ni sangat rendah, tahap 6 ni sangat baguslah sayang. Jadi masukkan. Okey. Kemudian jika murid-murid moral perasan, dekat sini tak ada subjek pendidikan moral. Tiada subjek pendidikan moral. Cikgu Syah dah bincang dengan pihak PPD Pasir Gudang. Baru tadi Cikgu Syah dapat reply daripada beliau, Encik Firdaus. Encik Firdaus kata beliau telah memaklumkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor berkenaan tiada ruang untuk subjek pendidikan moral. Jadi beliau kata untuk murid moral, isi sahaja dulu macam biasa. Isi sahaja dulu macam biasa. Apabila Cikgu Syah dapat maklumat. Tutup mikrofon siapa yang buka tu? Okey, apabila Cikgu Syah dapat maklumat, pendidikan moral dah ada dekat situ. Cikgu Syah akan maklumkan dengan awak boleh buat kemas kini. Okey, Cikgu Syah harap murid moral faham Untuk murid Islam tak ada masalah. Semua boleh isi. Semua maklumat lengkap di sini. Okey? Baik. Seterusnya. Kalau tahun-tahun lepas, okey, murid kena isi sendiri maklumat aktiviti jasmani dan kurikulum, maklumat pentaksiran psikometrik yang kita buat ujian ICAP tu. Tapi mulai tahun ini, murid-murid tak perlu isi. Kan dah senang. Jadi tak perlu isi dah sayang. Awak hanya perlu isi bahagian pentaksiran bilik darjah sahaja. Okey, lepas dah isi PBD, yang ni awak abaikan. Awak tak payah isi apa-apa. Okey, nanti cikgu-cikgu kat sekolah kita ni akan isi berdasarkan makluman yang ada tentang pencapaian kurikulum awak. Kan tadi Cikgu Ustaz Afizuddin, Ustazah Sakinah ada post kan satu link Google Form untuk awak masukkan sijil-sijil awak kan. Cepat-cepat ambil gambar nanti masukkan. Isi dalam Google Form tu. Alright, nanti cikgu-cikgu akan isi maklumat jasmani dan kurikulum dalam PAJ SK. Okey? Lepas tu, awak hanya perlu tekan klik untuk hantar permohonan. Okey?
Bila dah hantar, ni paling penting. Datanglah option untuk pilihan sekolah khusus dan pusat PKSK. Ada dua perkara kat sini. Awak nak pilih sekolah khusus yang mana? Nanti nak masuk tingkatan satu kan? Katakan awak layak kan? Awak nak sekolah mana? Okey. Lepas tu pusat PKSK. Sebelum awak layak, kan awak kena duduki ujian tadi Cikgu Syah cakap kan? Awak kena pilih pusat yang paling dekat dengan awak. Okey? Baik. Bila awak tengok yang pertama, pilihan sekolah khusus 1, 2, 3. Maksudnya apa? Awak ada 3 pilihan. Awak boleh pilih 3 sekolah yang awak sukalah. Okey? Jadi bila awak pilih jenis sekolah khusus ni, ada 2 je sayang. Sama ada awak nak pilih sekolah berasrama penuh atau sekolah menengah kebangsaan agama. Okey, pilihlah salah satu dekat option yang pertama. Katakan sekolah yang pertama awak nak sekolah berasrama penuh. Yang kedua awak nak pilih sekolah menengah kebangsaan agama. Boleh, tak ada masalah. Okey. Lepas tu nanti awak tekanlah bahagian package mata pelajaran, negeri mana awak nak, nama sekolah yang awak nak, jarak dari rumah ke sekolah pilihan. Nanti awak tekan, awak akan nampak apa option-option yang diberikan. Okey, itu adalah 3 option untuk pemilihan sekolah mana awak nak pergi belajar tingkatan 1 nanti. Yang bawah ni, biru pekat ni, pilihan pusat pentaksiran kemasukan sekolah khusus kan? Ni tempat untuk kita duduki ujian untuk kita duduki ujian. Jadi pilihlah negeri mana awak nak, pilihlah pejabat pendidikan daerah mana awak nak, pilih pusat untuk awak duduki ujian mana. Okey, lepas dah isi semua ni, dah confirm, barulah klik untuk hantar permohonan. Okey, masuklah bahagian akhir iaitu akuan pemohon. Jadi awak kena klik dekat sini. Klik satu persatu, awak baca dulu. Okey, awak kena pastikan semua maklumat tu adalah benar dan tepat. Tak boleh tipu tau sayang. Okey, kena maklumat yang tepat. Okey, lepas tu awak tak ada rekod kesalahan disiplin berat. InsyaAllah murid-murid SK Taman Johor Jaya 3 semua murid yang baik. Tak ada pun masalah disiplin yang berat. Lepas dah tik, awak tekanlah klik untuk hantar permohonan. Okey, baik. Sekarang Cikgu Syah nak bagi tahu awak makluman penting. Jadi awak boleh catat. Cikgu Syah bagi masa dalam 2 minit, awak boleh catat. Bila kena isi, mulai 10 hari bulan 10 2021. Bila tarikh tutup? 15 hari bulan 11. Okey, bila awak boleh cek permohonan kan awak dah isi kan? Tarikh pun dah tutup. Mestilah awak nak semak sama ada awak boleh pergi duduki ujian atau tidak. Bila nak semak? Semak pada 1 hari bulan 12 2021 bermula. Kadang-kadang 1 hari bulan awak cek belum keluar. Tapi awak cek 2 hari bulan dah keluar gitu. Okey, jadi dia bermula 1 hari bulan 12 2021. Okey, bila pentaksiran yang ujian Cikgu Syah cakap tadi tu kan? Ujian kemasukan tu dia ada bermula dari tarikh 17 hingga 27 hari bulan 1 2022 tahun depan lah. Kemudian bila dah jawab peksa ni, dah ujian ni dah jawab, bila keputusan ni keluar? Pada 15 hari bulan 3 2022. Dekat mana semua benda ni awak nak semak, nak buat pengisian apa semua tu kan? Dekat website yang sama yang tadi Cikgu Syah bagi tu. Dekat link yang sama. Nanti dia ada bahagian semakan. Alright. Baik. Sekarang tamat dah taklimat Cikgu Syah. Cikgu Syah buka kepada soalan. Ada soalan tak? Kalau ada, raise your hand first. Okey, kalau tak ada, saya nak murid-murid lihat di ruangan chat, Cikgu Syah ada letakkan link. Okey, link ni kamu tekan, kamu isi kehadiran kamu hari ini ke taklimat tersebut. Okey? Baiklah, Cikgu Syah rasa tak ada soalan apa-apa daripada ibu bapa. Ada nak tanya? Semua faham ke? Okey, Aziz faham tak? Cikgu Syah cakap seorang-seorang ke? Hello.
Bidik. Bidik faham. Bagus. Okey. Tahniah, Akmal Syamil kita faham. Alright, bagus. Okey. Alhamdulillah. Cikgu Syah rasa tiada sebarang soalan. Cikgu Syah boleh tamatkanlah. Jangan lupa tahu isi Google Form yang Cikgu Syah bagi tu Okey, itu sahaja daripada Cikgu Syah. Segala yang baik daripada Allah, yang buruk semua daripada Cikgu Syah. Cikgu Syah minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Syah. Sama-sama. Terima kasih Cikgu Syah. Sama-sama.